Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis Saudara Ibrahim bin Haji Ahmad, Ketua Penerangan DPRD. Yang dihormati kasihi Fadil Ustaz Nurul Amin bin Abdul Hamid, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, juga pegawai PAS kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan dikasihi lagi dihormati Fadil Yang Berhormat Tuan Haji Munir Zakaria, Adun Kuala Neram, wakil rakyat kita semua, Saudara Qasim Osman, Pengarah DPRD Jentera Pilihan Rakyat Dun Kuala Neram, bersama dengan barisan kepimpinan DPRD yang turut bersama dengan kita pada malam ini, ketua dan seluruh jawatan kuasa di pelangkat UGM, cawangan-cawangan, dan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian. Pertamanya syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan cuaca yang baik. Walaupun petang tadi kita nampak macam nak teduh, macam nak hujan, tapi alhamdulillah hujan tak turun dan kita dapat bersama-sama dalam suasana yang penuh keselesaan secara kita. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kehadiran kita pada malam ini menjadi satu tanggungjawab, satu tugas, satu ibadah kita di dalam usaha untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas semua bumi. Jadi tuan-tuan, saya kira apa yang disampaikan tadi oleh pengarah, oleh Yang Berhormat tadi sudah cukuplah untuk nak menyatakan kepada kita bahawa tiada perlu kepada kita nak tukar kerajaan dan sebagainya. Apa yang dilaksanakan semuanya adalah untuk menjaga rakyat. Cuma kadang-kadang kita tak faham, menyebabkan kita sedikit sebanyak kita rasa macam terkeliru. Tapi seperti mana yang disebut, Kedah ini tempat orang kaya berbakti, orang susah menumpang. Sudah jelas kepada kita inilah misi kerajaan negeri di dalam memastikan rakyat terbela. Di samping melaksanakan tanggungjawab tugas sebagai ketua kerajaan dengan penuh adil dan saksama, sentiasa pesan
supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa pesan supaya kita tidak melakukan kezaliman, apatah lagi kepada pimpinan-pimpinan YB dan sebagainya, agar memastikan tidak ada seorang pun rakyat di bawah jagaan kita, seliaan kita itu tidak dizalimi, tidak dianiayai dan sebagainya. Maka menjadi satu kewajiban kepada kita untuk memastikan rakyat. Kalau ada, tuan-tuan tolong abang telefon YB, telefon kami di peringkat kawasan, insya-Allah mungkin yang terlepas pandang dan sebagainya. Islam suruh kita bersatu padu. Islam melarang kita untuk berpecah belah. Islam nak kita ni satu padu, di mana yang dibacakan ayat oleh Yang Berhormat tadi. Satu ketika dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua tidak nafi, 60 tahun lebih kita berselisih pandangan di dalam masalah politik antara PAS, UMNO dan parti-parti yang lain lebih daripada 60 tahun. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pada pilihan raya yang ke-14 2018, UMNO jatuh tersungkur, PAS juga tidak menang, dan Pakatan Harapan menjadi pilihan rakyat pada waktu itu. Kita pakat mengeluh, UMNO mengeluh, PAS mengeluh, rakyat mengeluh, yang dijanjikan tidak ditunaikan. Hatta ada yang katakan itu cuma janji politik pilihan raya, bukan kitab suci dan sebagainya. Tuan-tuan, kita dulu mengeluh, tetapi dalam masa yang sama kita tidak pernah memikirkan apa hikmah di sebalik Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Pakatan Harapan dan tersungkurnya UMNO, Barisan Nasional, yang sebelum ini merasakan cukup kuat dah. PAS masih di tahap yang lama, menang sikit, kalah banyak. Kita tak fikir pun, tak fikir, tak marah. Tetapi Maha Suci Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Maha Suci Allah yang bersifat dengan ilmu pengetahuan, alimun khabir, tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Kemenangan Pakatan Harapan, kekalahan UMNO, kekalahan PAS bukan adalah sia-sia. Tetapi ada hikmah di sebalik kekalahan itu, di sebalik kemenangan Pakatan Harapan. Di mana hikmahnya, tuan-tuan? Seperti ayat yang dibacakan oleh Yang Berhormat tadi. Allah nak mempersatukan kita antara umat Islam khususnya, yang kita berpecah lama dah. Kita lupa firman Allah Ta'ala, kita ghalib, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah sekaliannya. Semua sekali. Dalam soal ibadah kita berpegang dengan agama Allah, dalam soal pejabat kita berpegang dengan agama Allah, dalam soal berpolitik kita berpolitik apa yang dibenarkan oleh Allah. Semua sekali. Sebab itu kita disarankan masuk dalam Islam ini, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu ke dalam agama Allah, Islam, semuanya sekali. Karena Islam ini adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna din indallah al-Islam. Agama
yang diterima di sisi Allah Ta'ala al-Islam. Kita jadi wirid kita selepas tiap kali sembahyang kita berbaca inna din indallah al-Islam. Kita mengaku agama yang paling diterima oleh Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain daripada Islam, dia akan menempah kerugian dan tidak akan diterima. Falan yuqbala minha, falan yuqbala minhu, tidak diterima sama sekali jika memilih agama selain daripada Islam. Islam ni tuan-tuan, besok kita bersatu padu. Wala tafarraqu, jangan hampa cuba-cuba nak pecah belah. Dan kita berpecah belah. Mungkin kita balik dulu tuan-tuan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kelalaian kita, kelemahan kita, berpecah belah dan sebagainya. Walkuru ni'matallahi alaikum, kenangkanlah nikmat Allah ke atas kamu. Il kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Di satu ketika dulu kita bermusuhan tuan-tuan, perang, bakat kita. No? Tiba-tiba tuan-tuan, dengan kekalahan UMNO, tak menangnya Pakatan Harapan antara kemohnya tuan kita dapat lihat fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Ta'ala nak mempersatukan, lembutkan hati-hati kita, nak mempersatukan antara semua parti-parti politik Islam ini, Melayu. Selepas kekalahan tuan-tuan, UMNO yang berada dalam kelemasan, di Kedah 2 kursi saja. Di peringkat parlimen cuma ada 30 kursi saja. Siapa tak ingat? Kita lemah tuan-tuan. Maka di saat itu kita menghulurkan tangan yang dihulurkan oleh UMNO waktu itu disambut oleh PAS dengan kita mengorbankan perasaan kita sebelum ini kerana agama kita, kerana Islam. Kita menghulurkan tangan untuk bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional atas nama bangsa kita Melayu dan juga agama Islam. Huluran tangan disambut, saling bermaaf-maafan, saling berpeluk-pelukan, kerana kita sedar dulu kita telah lari daripada yang tidak diajarkan kepada kita, dan sekarang kita bersama-sama. Tuan-tuan ingat tak lagi tuan-tuan? Pertama, first time kita mengadakan program ceramah bersama dengan UMNO di Padang Cenderai. Tuan-tuan ingat tak lagi? Tuan-tuan, yang dihadiri oleh ramai rakyat Padang Terap, beribu-ribu. Kita buat di Padang Cenderai, markas Padang Cenderai. UMNO bagi kemah, pasal kemah mereka ada, kemah kita macam ni lah. Mereka bagi kemah pasal di Padang Cenderai tuan-tuan. Atas kemah pentas, buat pentas. Atas ada kapet merah. Ada kosyen. Kita ceramah pas mana ada kosyen tuan-tuan? Ada kosyen. Macam tu. Paling hebat kursi ni plastik. Hak hebat sikit dia pergi cari kain putih balut. Kita pun ingat kursi di depan duduk-duduk, kursi plastik juga. Tegak tu apa? Tetapi kita bersama dengan UMNO di situ tuan-tuan, mengeratkan tali persaudaraan kita. Kita ceramah atas kapet merah. Aku pun waktu tu tak pernah duduk atas kapet merah. Boleh ceramah atas kapet merah. Duduk atas kosyen. Duduk tengah baru. Datuk Seri Mazat Khalid. Puas batu-batu. Dia mahu kata YDP PAS ni, dia kata kemas dah lagi hebat lah. Tengok. Bagaimana? Dah satu duduk situ. Nak cerita tuan-tuan, kita boleh duduk sekali. Ini hikmah di sebalik kekalahan UMNO, kekalahan kita, kemenangan PAS. 22 bulan telah mengajar kita tentang keinsafan. Bila kita kalah, salah memilih pemimpin. Salah.
fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kamu jadikanlah nikmat persaudaraan itu, nikmat Allah lembutkan hati-hati itu sebagai saudara antara satu sama lain. Kita duduk sekali tuan-tuan, pas UMNO masa tu kita buat apa tuan-tuan, perjanjian ikat kita di PWTC. Nak apa PWTC tuan-tuan? Tu betul tu. Kita sebut kali Pusat Dagang Dunia Putra di Kuala Lumpur. Pejabat ni nak buat penama, nak buat perdana baru. Kita pergi sana tuan-tuan, kita masuk, kita langkah kaki masuk. Biarpun kita waktu kita merasakan macam itu kan beribu gini, dia harus gelo sewa pas masuk gambar kita tak ada langsung gambar semua. Tapi tuan-tuan, kerana Islam, kerana nak satukan Islam, kerana bangsa kita sanggup langkah kaki masuk. Korban apa saja, berkorban, kan? Itu tak buat lagi tu. Buat tu beri cicing lacin lagi. No? Kita sanggup korban. Kita sanggup korban bukan pi. Biarlah kita lupa, buang yang keluar, ambil yang jernih. Islam banyak lagu tu. Piramli, nani terus. Buang hak lama, ambil yang baru. Buang hak lama-lama. Kita duk musuh, kita duk marah, kita duk kelai, tak mau cakap apa bala kita buang. Tapi silap kita tuan-tuan, silap guna. Guru abang, buang yang lama, ambil yang baru. Dia pakai kasut jepun hak lama pergi masjid, dia balik hak baru. Orang tanya pasal apa? Ustaz abang dah kata, tadi tu lah Ustaz abang dah biar baru. Lebar kasut kawan tu. Tu tak kenal lagu tu. Jadi tuan-tuan, kena abang-abang, kita dah jadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Satu ketika kita berada di jurang api neraka, fa anqadhakum minha, maka Allah Taala selamatkan kita dengan penyatuan kita, dengan kesatuan kita, dengan bersamanya kita atas dasar agama. Allah selamatkan kita daripada jurang api neraka. Kemudian tuan-tuan, guna yang sebut tadi, pas dengan UMNO kita berjalan sekali. Banyak kali juga kita buat ceramah tuan-tuan. Di Lubuk Mabau kita buat sekali. Di Lukak Luas kita, di Lebai Saman kita buat sekali. Aku bila kata kapet merah, buat tak boleh tak? Apa lagi nak 3 kali nak kali ya? Absah-absah. Nah, buat. Tak apa lah, kita buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, berlaku macam mana krisis yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Dalam UMNO pecah, dalam Bersatu itu pecah, Bersatu dalam UMNO pecah. Keluar mereka dengan kita atas nama Pakatan Nasional. Pakatan Nasional ni mereka awal semua setuju. PAS setuju, Bersatu setuju, UMNO pun setuju. Semua setuju lah. Perikatan Nasional semua setuju lah. PN. Tiba-tiba mutakat kita tengok macam ada UMNO tak pun setuju. Sebahagian segelintir, bukan semua, segelintir. Dan orang-orang yang tak setuju tu pula kita melihat sering keluar dalam media sosial ni orang yang ada masalah. Dia tak mau, dia buat alasan dia tak mau. Akhirnya timbul lah tuan-tuan, orang kata dalam media sosial dan sebagainya, sebut PAS ni main 2 kolam. Dengan UMNO pun nak berkawan, dengan Bersatu pun nak kawan. Ya, memang kita nak semua. UMNO pun kita nak bersama dengan kita, Bersatu pun kita nak bersama dengan kita. Kenapa kan? Kenapa?
Islam. Tahu jawab soalan tu, takut silap. Kerana Islam. Kita sanggup menjadi orang tengah untuk memperdamaikan di antara apa yang berlaku UMNO dengan Bersatu. Mereka nak kata kita dua kolam ke, berapa kolam ke, bagi saya tuan-tuan, bukan takat dua kolam, tetapi kalau berbelah kolam sekalipun demi kerana Islam, PAS sanggup masuk dalam kolam untuk mempersatukan mereka yang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dua kolam besar tuan-tuan. No, beri dong. Minta apa dong? Cuba minta ngak. Tapi tak boleh gelak-gelak tak ngak. Gelak. Tapi tak boleh gelak kuat. Takut bini dengar. Takut juga. Tembak. Perang. Macam tu tak wani. Tak wani kalau. Cuba silat pun tak wani kan. Ini cerita tuan-tuan. No? Kita sanggup. Demi kerana nak mempersatukan. Hari ini tuan-tuan, PAS tetap dengan jalan dia nak mempersatukan semua parti-parti yang ada kalau boleh, kecuali kita tak boleh terima Perhatian Harapan. Lebih jelaslah tadi pasal-pasal apa. Kita nak main UMNO bersama, PAS bersama, Bersatu bersama, GPS main semua bersama. Kita membina negara Malaysia sejahtera. Bina tuan-tuan. Tiba-tiba salah pula hari ni daripada salah kita. Lepas tafsir dua kolam tu, kita ni belot. Hei, kita bukan belot. Kita nak umat Islam bersatu. Kita tengok permusuhan antara UMNO dengan Bersatu, kita nak lalu, mai kita duduk sekali. Tuan-tuan, ada dua orang berkelahi. Tuan-tuan jadi orang tengah, nak bersatu. Baguslah panggil tu, baguslah. Beri. Baguslah. Kita jadi Tok Imam. Dua suami isteri pergi nak bercerai. Bukan kita suruh bercerai. Nak cerai. Oi, tak boleh lagu tu. Tok Imam pegawai agama, dia kena tolong jadi orang tengah dengan adil, nasihat supaya mereka ni bersatu. Tu cerai siapa? Anak ramai dah. Ni tiba-tiba bila Tok Imam kata lagu tu, Tok Imam ni makan di kanan, belah bini pun makan, belah lelaki pun makan. Bukan dia makan, dia nak memperdamaikan antara dua yang berkelahi ni. Itulah tuan-tuan. Baiklah tu. Hak kita dah buat lah lagu tu lah. Tiba-tiba lepas kita katakan kita pelik-pelik. Tak kenal tuan-tuan. Jadi kita nak habaq sampai hari ni pimpinan PAS tetap menyatakan pendirian. Kita akan berusaha untuk mempersatukan parti-parti politik ini sampai saat akhir pilihan raya. Tak tu tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tanya. Banyak duduk dengan siapa lah. Kita satu UMNO. Kecuali sampai sangat akhir. Kalau UMNO takdirnya, kalau UMNO tetap dengan pendirian dia, kami nak solo. Ala kulli hal. Mana kita telah berusaha sampai ke saat akhir untuk memperdamaikan antara parti-parti politik, tetapi sekiranya pilihan untuk berpecah itu bukan salah kita tuan-tuan. Sebab tu saya baca ayat tadi, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang mengikut hawa nafsu, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berpuak-puak, lasta minhum fi syai', tiadalah engkau terkait sedikit pun wahai Muhammad. Setelah kita berusaha tuan-tuan nak memperdamaikan, nak mempersatukan, tiba-tiba mereka tidak mahu juga bersatu, mereka nak berpecah juga. Ini bukan kesalahan kita dah tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, lasta
minhum fi syai'. Bukan salahmu wahai Muhammad, kamu telah berusaha untuk nak mempersatukan, tetapi mereka tetap nak berpecah. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya pekerjaan mereka itu diserahkan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yahmalun. Kemudian mereka itu akan diceritakan kepada mereka dengan apa yang mereka tu buat atas muka bumi. Akhirat lagi tuan-tuan, kita boleh dapat lihat sendiri amalan yang kita buat di dunia ni. Kalau kita nak mempersatukan antara umat Islam, tiba-tiba ada yang tidak bersetuju untuk disatukan, maka orang yang tidak bersetuju itu, dia akan menerima akibatnya di akhirat kelak kerana tidak mau bersatu. Sedangkan Islam menganjurkan kita untuk bersatu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, inilah tugas kita, tugas PAS dan sebagainya tuan-tuan. Kita bukan hanya sekadar parti politik, tetapi kita adalah bertindak sebagai sebuah badan dakwah yang nak mengajak manusia ini kembali kepada Allah. Kita nak ajak semua ni, mari kita balik kepada agama Allah. Kalau kita berselisih faham, balik pada agama Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau hampa berselisih, farudduhu ila Allah war rasul. Kembali balik kepada Allah, rujuk Al-Quran war rasul, sunnah Nabi. Itu pun in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan, antara rukun iman kita ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Maka sudah tentulah Al-Quran menjadi panduan kita, sunnah Nabi menjadi ikutan kita, dan kita berselisih pada hari ini, maka kita kembali baliklah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan, kita nak ingat sikit, Nabi dah habaq lama dah di hujung zaman ni, akhir zaman ni. Fa innahu man ya'ash minkum, kalau kamu ni terus hidup panjang hidup kamu, fasayara khilafan katsira, kamu akan dapat melihat perselisihan yang banyak, macam-macam tuan-tuan ni, no? Maka antaranya Nabi pesan untuk kita terus berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kemah-kemah. Jadi saya nak buat takat tu lah tuan-tuan. Nak abang hari ni tentang isu semasa, insya-Allah Wabi dah cerita dan ditambah sikit insya-Allah Ustaz Amin tentang kehidupan kita di atas muka bumi ni. Jadi tuan-tuan, ada sikit soalan saya nak jawab, saya pun tak pandai tuan-tuan, sekali bukan menteri mana pun. Soalan orang tak tanya pasal apa Melayu Islam ni berpuak-puak, banyak parti sedangkan DAP hanya satu. Yang betul tuan-tuan, kita pun tahu satu. Sebab itu kita kena ada matlamat perjuangan kita. Apa matlamat perjuangan kita? Bukan untuk rebut kursi tuan-tuan. Matlamat kita bukan untuk rebut kursi. Kita nak ajak umat kembali kepada agama Allah. Tadi Wabi kata, kalau kita nak kira kursi ni tuan-tuan, PAS ada 18 kursi di dalam parlimen. UMNO lebih dari kira 30 orang. DPL ada 18 juga. Tetapi mereka tu ada seorang menteri kanan. Daripada UMNO ada menteri kanan, di Ankara Bersatu ada menteri kanan. Tapi PAS yang juga ada 18 kursi tidak diberikan menjawatan menteri kanan di peringkat persekutuan. Ada tak PAS Rio? Ada? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Nak abad kata perjuangan kita bukan kerana itu. Jadi pasal apa Melayu banyak kursi? Kerana perjuangan, matlamat perjuangan mereka mungkin kerana kursi. Kalau hak ni pergi tubuh parti yang baru, bukan nama apa pun, pasal apa tujuannya? Tujuannya aku nak jadi presiden. Pasal apa Mat Sabu keluar daripada PAS? Sebab itulah tuan-tuan, ingin nak jadi presiden. Jadi pecah. Perjuangan yang tidak dilandaskan kepada agama, jadi akan jadi macam itulah. DAP ni walaupun mereka ni bukan agama, tapi mereka pegang sungguh. Ni ada apa pecahannya? Kerana perjuangan tidak ada matlamat satu. Jadi tak milih sama. Benda Islam yang dibuat oleh PAS, Islam dibuat oleh UMNO.
Pas ni antara tempat letak dia tuan-tuan, Al-Quran dan Sunnah. Ikut Al-Quran. Apa nak tuan, saya pun tak masuk dalam lupa, tak baca dalam mana. Walaupun zahir nampak sama. UMNO pun Islam, lepas tu dia. Tapi lepas dia nak Islam ini udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam, terimalah Islam semua sekali. Jangan terima sekerat-sekerat. Dan aku cerita apalah tu. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Apakah kamu nak terima sebahagian daripada kitab, nak kufur dengan kitab? Hari ni tuan-tuan, dululah kita lawan dulu tu. Ada yang ni dia buat semayang puasa tak apa. Semayang puasa pakat-pakat buat belakang, zakat pun pakat keluar belakang, haji pun pakat pergi belakang. Tapi mereka halal. Kalau kita mengaji kitab sedekah, dia dapat faraq ibadah, munakahah, muamalah, dan satu lagi pada jinayah. Metang jinayah, bila kita ajak mai kembali kepada agama Allah, hukum hakam Allah, tak boleh terima. Inilah gap yang menyebabkan kita jadi berselisih pada satu ketika dulu. No? Itu di antaranya lah. Mungkin tuan-tuan nak tanya lagi, lah pasal apa tak buat? Tadi wajib dah jelas lah pasal apa tak buat. Kena urang tu tak ni pakai tak drama lah. Kemudian yang ketiga ni, yang ketiga ni soalan dia, lepas ceramah nanti, petugas rumah dekat nama kemah ni, jangan duk taruh. No? Wallahu a'lam. Jadi senabang tu ya tuan-tuan, mari kita pakat bersatu. Seseru wahai orang-orang PAS, wahai orang-orang UMNO, wahai orang-orang bersatu, wahai semua manusia, mari kita bersatu atas agama Islam. Karena Islam itu adil, Islam itu selamat. Mari kita bersatu. Buanglah hawa nafsu kita tu, kita buang. Pasal ada ubat yang terbaik, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Inilah ubat yang paling mujarab di dalam kita nak memperkukuhkan agama kita, bangsa kita. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.